Okey, ini dia iaitu tajuk penyelesaian segitiga. Okey, ataupun solution of triangle. Okey. Jadi dekat dalam tajuk ini kita akan belajar 3 saja formula. Okey, yang pertama iaitu pasal formula sinus, kosinus dan pasal luas. Okey, luas segitiga tapi dia bukan segitiga bersudut tegak ke, bukan. Then kita juga akan belajar pasal ambiguous case ataupun case berambiguity. Okey, nanti kita tengoklah apa benda yang dikatakan case berambiguity. Okey. Jadi kita tengok bila masa kita nak guna formula ini. Okey. Jadi kalau awak tengok dekat sini, you boleh refer pada buku teks. Okey, segitiga biasanya dia melibatkan dua atau lebih. Okey, segitiga. Maksudnya mungkin 2 segitiga dicantumkan atau 3 segitiga dicantumkan. Ataupun mungkin segitiga yang dimasukkan dalam bulatan. Okey. Jadi cuma dalam soalan dia nak jadikan kebat, dia ceritalah mungkin main layang-layang, dia masukkan pasal sudut tunduk, sudut dongak. Okey, itu antara bentuk-bentuk soalan. Okey, jadi ini kalau dia tukarkan dia kepada non-rutin, di mana soalan ini dia ada cerita-cerita lah. Kamu kena keluarkan maklumat. Okey, jadi ini antara bentuk soalan dia. Kemudian kalau awak tengok di sini seterusnya. Okey, ini dia. Ini yang dikatakan rumus sin. Okey, kalau awak tengok dia buat A per sin A sama dengan B per sin B dan C per sin C. Dia bukan bererti kita guna ketiga-tiga formula. Okey, kita bukan guna ketiga-tiga formula. Kita akan pilih. Mungkin kita akan ambil A dengan B saja. Mungkin A dengan C saja. Ataupun mungkin B dengan C sahaja. Macam tu. Kejap. Kenapa pen saya tak keluar? Sekejap ya. Mengapa pen tak keluar? Okey, jadi untuk kamu tentukan okey dah. Kalau kita nak tentukan dia tu nak guna formula sin ke, nak guna formula cos ke, dia ada cara dia. Jadi kat sini saya akan tunjukkan. Kenapa ni tak boleh guna pen saya? Sekejap ya. Alamak. Kejap ya, kenapa dia tak begel ni? Tak detect dah pula. Guna tangan cikgu, guna tangan. Ni boleh pula. Alamak, pakai PowerPoint tak boleh lah pula. Okey, saya tak tahu kenapa dia tak boleh pakai PowerPoint. Jadi hari ni kita terus gunakan soalan modul. Kita guna modul lah. Saya punya PowerPoint tak boleh guna. Okey, jadi awak tengok pada modul. Okey, dalam modul ni kalau awak tengok, okey, di bawah tajuk penyelesaian segitiga. Okey, apa yang ada dekat sini? Ni dia. Ini yang dikatakan petua sin. Okey, iaitu sin rule. Ataupun seterusnya kita akan pergi sini dulu. Biasanya lepas sin rule, saya terus pergi ke cos dulu. Kemudian kita akan pergi dekat ambiguity case. Okey, then yang terakhir kita akan tengok luas. Baca yang dalam buku teks tadi dia bagi. Formula sin terdiri daripada A per sin A. Okey, A per sin A. Then awak tengok ada B per sin B dan C per sin C. Okey, jadi segitiga ini kita akan tentukan sendiri.
Ikut awak. Kalau sini A, awak nak letak ini A, so maksudnya sisi A kat depan. Kalau awak kata A awak dekat sini, maka sisi A awak dekat depan. Jadi tak kisah. Ada kawan letak A dekat sini, awak dekat sini, tak kisah. Jawapan dia tetap sama. Okey? Jadi kalau awak tengok dekat sini, formula sebenarnya dia boleh buat A per sin A. Atau kalau tengok daripada awak punya buku teks tadi, dia boleh terbalik. Sin A dekat atas, A dekat bawah. Jadi tak kisah. Bila masa kita nak guna sebelah kiri, bila masa kita nak guna sebelah kanan. Kalau awak nak cari ukuran, okey, panjang BC. Bila dia nak panjang BC, A duduk dekat atas. Kalau soalan tu nak sudut A, dia nak sudut. Kalau dia nak sudut, awak letak sin dekat atas. Macam tu. Dia sama je. Cuma nak mengurangkan pergerakan. Biasanya ini ukuran per sudut sama dengan ukuran per sudut. So kalau dia nak ukuran A, awak akan gerakkan sin A ke atas. Itu saja. Begitu juga yang ini. Kalau dia nak sudut, so saya akan gerakkan A naik atas. Macam tu saja. Okay? Jadi awak boleh guna yang sebelah kiri atau sebelah kanan. Tak apa, tak kisah. Okay, ini formula sin. Bila masa kita nak guna sin? Okay, kalau awak tengok daripada buku, okay, daripada buku dia kata masa bila kamu nak guna sin, okay, membuat dan mengesahkan hubungan antara sisi-sisi suatu segitiga. Jadi kita tengok di sini, formula sin. Okay, ni formula sin yang tadi. Okay, bila masa yang digunakan, awak tengok dekat sini dia dah letakkan. Nampak tak? Jadi, awak tengok ni D per sin D, E per sin E. Jadi, kalau awak nak letak sin dekat atas pun boleh, tak ada masalah. Okay, jadi kalau awak, saya rasa dalam buku teks dia ada terangkan bila masa kamu nak guna sin, bila masa nak guna cos. Okay, jadi kat sini saya akan terangkan supaya mudah awak ingat. Nampak tak ni? Sin digunakan apabila dia kata awak ada dua sudut satu sisi. Ataupun dua sisi satu sudut bukan kandung iaitu non-include angle. Okey, nanti awak akan tahu apa dia sudut kandung, apa bukan kandung. Formula cos pula dia gunakan yang ini. Jadi, kalau awak tengok benda ni banyak benda kamu nak hafal. Okey, awak tengok modul tu. Dia kata bila dua sudut satu sisi lah, dua sisi satu sudut bukan kandung. Jadi, apa yang saya nak bagi tahu dekat sini, cara paling mudah iaitu awak tengok Okay, awak tengok pada modul awak. Semua orang tengok modul. Kalau ni, okay, tengok sini. Awak tengok yang dekat saya punya warna purple. Purple dengan kuning. Okay, kuning tu akan guna sin. Purple tu akan guna cos. Okay, kalau awak tengok, dia ada syarat dekat bawah ni. Sekarang saya nak bagi syarat yang sangat mudah. Macam mana? Awak tengok dia bagi C kecil. C kecil ni maksudnya sisi ada. Sisi ada. Sudut ada. Okey? Sisi ada, sisi ada, sisi ada. Ini yang dimasukkan 3 sisi. Jangan hafal yang ini, nanti awak pening. Banyak benda nak hafal. Okey, bila masa nak guna cos, awak tengok pasangan. Apa maksud pasangan? Kalau saya kata, tengok saya akan gunakan ni. Okey, kalau saya letakkan ini sebagai A. Kalau saya kata ini A, maka pasangan saya kat depan. Sisi A saya di situ. Okey, ini C kan? Jadi sudutnya yang depan. Ini nampak ni sudut dia yang depan. Okey, bila masa kita nak guna cos, jika awak tengok sudut yang pertama yang alfa ni, depan dia ada sisi tak kat sini? Tak ada, pangkah. Okey, ini sisi C. Ada tak sudut dia? Ada sudut? Ada? Tak ada. Pangkah lagi. Ini sisi ada. A. Okey, depan dia ada sudut tak? Tak ada. 3 soalan awak tanya, ketiga-tiga kita pangkah. Jadi kita guna cos. Cukup. Tak payah kita kata dua sudut ni lah bla bla bla. Tak payah. Lepas tu,
Orang Macam akan kalau tanya tak cukup bila. 3 sisi tak boleh guna formula sin Apa dia? Kalau tak cukup 3 sisi tak boleh guna formula sin Sekejap, saya tak dengar sangat. Macam mana? Dia sekejap saya minum, saya sama. Apa dia? Kalau tak cukup 3 sisi tak boleh guna formula sin Kalau tak cukup. Tak cukup 3 sisi. Tak, dia macam ni. Cuba awak tengok dulu. Sekarang ni saya nak awak kenal dia punya sign. Okay, sebenarnya saya 2-in-1. Saya ada program. Tu saya pakai earphone. Okay. Jadi kalau awak tengok, tadi saya dah terangkan cara guna cos. Jadi kalau awak tengok, oh tak boleh guna cos lah. So of course lah kita akan guna sin. Sebab formulanya ada 2 saja. Jadi yang penting awak tengok dulu. Okay, sekarang you tengok warna purple yang kedua. B ni sisi. Ada tak sudut? Tak ada. C ni sisi. Ada tak sudut? Tak ada. A ni sisi. Ada sudut tak? Tak ada. Pangkah 3 kali. Maksudnya kita guna cos. Okay. Sekarang saya buktikan untuk sin. Sin ni you tengok alpha. Ada sisi tak depan dia? Tak ada. Beta. Ada sisi tak depan dia? Ada. Satu je tanda, so kita guna rumus sin. Faham? Okey, kita tengok. Faham. Ini alpha. Depan dia ada pasangan dia tak? Ada. Dah tanda je, maksudnya kita guna sin. Faham? Okey. Jadi awak ingat, guna formula sin bila ada pasangan. Okey, bila ada pasangan. Cikgu guna cos? Tak ada pasangan lah. Sebab dia ada 2 je formula. Jadi mudah. So ini tiada pasangan. Okey, macam tu saja. Okey. Seterusnya saya akan tambah. Dalam segitiga ni, soalan ni biasanya dia akan cantumkan 2 atau lebih segitiga. Okey. Jadi kita akan pilih segitiga yang mana kita nak gunakan. Okey, segitiga yang kita nak gunakan, syarat pertama sebelum kamu tentukan guna sin atau cos, kamu tengok segitiga yang ada 3 informasi. Ada 3 maklumat. Kalau segitiga tu cuma ada 2 maklumat, apa maksud 2 maklumat? Okey, contoh. Dia bagi sini 3, sini 20 darjah. Dah. So 2 je maklumat ada. Kita tak boleh guna segitiga ini. Okey. Ada soalan, dia bagi satu sisi, satu sudut. Kemudian awak tengok dekat sini, luas kat dalam ni contoh dia bagi 15. Jadi kalau awak tengok, kita masih ada 3 info. Apa 3 info? 3 info kita adalah ini sisi, ini luas dan ini sudut. Ada 3. Janji ada 3 informasi, kamu boleh gunakan segitiga itu untuk kamu jawab. Faham? So yang sangat penting adalah yang ini. Kamu mesti ada 3 info. Kalau tak ada 3 info, kamu tak boleh gunakan segitiga itu untuk kamu menjawab soalan itu. Faham? Okey? Siapa nak ulang bila masa nak guna sin atau nak guna cos? Ulang salah satu saja. Kalau awak tak faham yang ini, awak tak boleh terus. Okey, siapa nak terang kat saya? Bila masa nak guna sin atau cos ni? Bila? Cikgu, kalau sin ada 2 line, 2 angle. Tak nak, saya tak nak dengar tu. Sebab itu ada ditulis kat sini, SPM tak ada. Oh, faham. Ada? Okey, ada pasangan guna sin. Cukup? Kan lebih mudah. Bukan suka kalau ada couple, kan? Ada pasangan. Kalau nak jawab secara matematik, barulah 2 sudut, 1 sisi. Depan sudut ada sisi, aduh tak payah. Ada pasangan, guna sin. Okey? Bila masa guna cos, tak boleh guna sin, gunalah cos. Boleh tak? Okey. Kemudian kalau kita tengok dalam tajuk ini juga,
kita akan belajar pasal luas. Apa formula luas? Ada di sini. Luas adalah 1/2 AB sin C. A dengan B yang mana tak kisah, suka hati awak. A kat bawah, B kat atas atau terbalik tak ada masalah. Tapi kalau awak letakkan sini awak punya A, sini awak punya B, sudut adalah sudut kandung. Apa sudut kandung? Sudut terletak pada titik persilangan antara A dengan B. So mesti ambil sudut dekat sini. Faham? Jadi ini awak punya sudut alfa. Awak tak boleh guna, kalau sini ada beta, you tak boleh guna 1/2 A, B, sin beta. Tak boleh. Sin itu mesti sudut yang berada di antara A dengan B. Itu pasal luas. Clear? Clear? Okay, next. Kita tengok seterusnya. Ini dia. Kan A ialah sisi bertentangan. Ini semua matematik dia lah. A maksudnya sisi A sudutnya kat depan. B dengan B. Okay, ini yang saya dah terang dah. Okay, kita tengok seterusnya. Petua sin ataupun sinus. Okay, ini dia. A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Macam saya kata, awak boleh guna A dengan B atau B dengan C atau A dengan C, tak kisah. Boleh guna je yang mana-mana. Boleh? Okay, lepas tu awak tengok dekat sini. Okay, kita akan tengok yang dimasukkan jarak terpendek. Jarak terpendek iaitu ambiguous, perpendicular iaitu satu garis tegak. Ini jarak terpendek. Sebab soalan akan kata, cari jarak terpendek dari puncak C ke garis AB. So kalau tengok ini CA. Panjang, ini panjang, 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 panjang. Jarak terpendek yang tegak. Begitu juga. Kalau pergi sini, pergi sini, pergi sini, pergi sini, dia juga merupakan ukuran yang panjang. Jadi kalau dia kata nak jarak terpendek, awak ambil sini, awak turunkan setara tegak. Itu yang dikatakan jarak terpendek. Faham? Okey, seterusnya yang ini. Okey, sin punya formula lah. So kita akan tengok seterusnya. Okey, tengok latihan. Okey, buat sama-sama sekarang. Tengok. Okay, awak tengok kat sini dia kata tulis petua sin bagi setiap segi 3 di bawah. Okay, dia bagi awak C, dia bagi awak B. Jadi kita akan buat C per sin C iaitu per sudut di depan. Sama dengan B per sin B. Faham? Okay, kemudian kalau awak tengok yang ini, awak nampak tak soalan nak A? Bila soalan nak A, saya letak A dekat atas. A per sin apa? Ya, sin 58. Sama dengan 4 per sin 35. Faham? Okey, jadi kalau saya nak A, ini yang saya masukkan tadi yang bergerak sekali je. Maksudnya dia nak A, saya naikkan macam tu saja. Awak tekan kalkulator, 4 per sin 35 darab sin 58. Boleh? Okey, kali ni dia nak K. Dia nak K. Tapi kalau awak tengok K ni, okey sekarang you tengok 53 dengan 9.4 dia adalah pasangan dia. Ada pasangan, kita guna rumus sin. Okey, dia nak K. K ni partner dia sudutnya ada tak? Tak ada. Boleh cari tak? Boleh tak cari sudutnya? Boleh. Boleh. Ya, 180 tolak 88 tolak 53. So, K per sin berapa? Kirakan sama dengan 9.4 per sin 53 darjah. Boleh tak? InsyaAllah boleh. InsyaAllah boleh. Okey, 88 dengan 53 berapa? 39 Gus. 39 Okey, Gus. so Dah kira sini 39. 39 kan? So ini naik atas macam tu saja. Faham? Boleh? Yang kat rumah awak ikut sekali ya.
Saya malah nak ulang nanti. Ada berapa orang? Ada 11 orang. 13. 13 campur saya dengan saya Cikgu rindu saya ko. Cikgu rindu saya. Allah Akbar. 2, 4, 6, 8, 10. Saya dengan saudara ambil cikgu. Saya dengan saudara ambil. Cikgu cakap dengan dia MU seri. Okay dah? Cikgu cakap dengan dia MU seri. Alamak benda ni. Okey, boleh saya teruskan? Okey, seterusnya awak tengok sini. Ni semula ayat-ayat dia ni. Saya tak nak awak ikut ni. Ikut je macam saya ajar. Guna sign bila dia ada pasangan. Cukup? Okey. Kalau awak tengok dekat contoh, ni dia. Raja di bawah menunjukkan segitiga ABC. Diberi 2 sudut dan 1 sisi. Okey. Jadi dia nak panjang BC. Bila dia nak ukuran panjang, maka panjang kita letak atas. Bermakna you akan ambil 8.5 bagi sin 34. Jadi awak tinggal darabkan dengan sin 75. Faham? Okey, next. Kita tengok yang seterusnya. Kali ni awak tengok. Dia nak apa? Dia nak sudut. Dia nak sudut. Bila dia nak sudut, okey, awak nampak tak dia bagi O dekat sini? Nak mudah, saya tak nak awak guna yang ini. Bukan salah. Tapi nak mudah. Saya nak sudut. Sudut apa yang saya nak? PRQ. Sudutnya dekat sini. Okey, jadi saya letak sin sudut. Awak boleh tuliskan sin R ataupun sin PRQ. Boleh je. Per sisi. Sisinya ialah 12. Sudut per 18. Jadi awak akan buat sin R sama dengan sin 42 bagi 18 terus darab dengan 12. Faham? Boleh? Okey, yang kat rumah okey? Boleh. Okey, jadi itu dia. Okey, seterusnya tengok. Soalan nombor 3. Dia yang penting ada 3 maklumat. Okey, sekarang awak tengok 3 maklumat. Sini ada 1, ini ada 2. Cuma ada 2 maklumat. Okey, tapi kita tengok dia kata raja di bawah menunjukkan sebuah segitiga. Okey, DEF diberi. DEF adalah sudut cakah. Maksudnya sudutnya lebih daripada 100, lebih 90 darjah. Soalan nak cari sudut DEF. Dia nak sudut DEF. So kalau awak tengok, kita guna sebelah kanan. Kiri bukan salah tapi nak mudah guna sebelah kanan. So kita ambil sin 26. Okey. Dekat sini dia ada kesilapan. Dia tiba-tiba 26 tapi dia 26 tak ada tulis mana-mana kan? Okey, sepatutnya dekat sinilah 26. Dia bagi 26. Okey, jadi sin 26 per 12.8 awak darab, naikkan atas. Kalau dia dalam bentuk yang bawah, yang sebelah kiri, awak nampak? Kalau sebelah kiri, ni kena naik atas, ni kena naik atas, lepas tu ni turun bawah. Banyak bersilang-silang. So nak ingat, apa yang kita nak kena duduk atas, kena utamakan dia. Faham tak? Boleh? Okey, try soalan yang ini. Cuba buat. You tengok sini, dia nak panjang PQ. Dia nak panjang PQ ke atas sudut ke panjang? Apa dia? Macam ni Gu, Okey, soalan tanya panjang PQ. So yang duduk atas panjang ke sudut? Panjang. Ya, panjang. Jadi panjang PQ per sudutnya berapa? Okey, panjang PQ sudutnya berapa? Ya, sudutnya adalah sin 60. So sama dengan 10 per sin 80. Jadi awak naik macam tu saja. Faham? Boleh tak? Okey, faham buat nombor 2. Cikgu dapat 8. Dapat 8.793. 794. 794. Okey, bundarkan. You kena jadikan dia 4 angka bererti. Okey, berapa dapat? Ya Allah, saya dah 8.794. Okey, semua orang boleh ikut? Sekejap Sekejap ya.
8.794 angka bererti, 4 angka bererti. Baiklah, semua orang dapat? Okey, soalan nombor 2. Soalan nombor 2. Cikgu, Ya. saya dapat 16.41. Okey. Betul. Sama Igu, sama. Apa dia? Sama Igu, saya sama dengan Akil. Cikgu tak bangga Igu, saya sama dengan Akil. Cikgu? Sama ya, betul eh? Ya. Okey, sama. Okey. Okey tak? Okey dah? Settle eh? Okey, semua dapat eh? Okey, next kita tengok seterusnya. Siapa tak dapat terus respon. Okey, kita tengok soalan nombor 3. Okey, soalan nombor 3. Okey, awak tengok dekat sini, raja di bawah menunjukkan sebuah segitiga. Dia kata hitung panjang XY. XY tu ukuran ke sudut? Ukuran panjang. Okey. Jadi panjang. Jadi kita nak dudukkan dekat atas apa? XY ke sudut? XY. XY. Boleh? Okey, buat nombor 3 dan nombor 6. Okey, cuba cepat sikit. 3 dan 6. Cikgu. Ya. Sudut Z tu 35.11 ke? Tu 35 darjah 11 minit. Macam mana nak tulis kat kalkulator 11 minit tu awak tekan dekat kalkulator. Okey, kalau awak ambil dekat kalkulator awak, sekejap ya. Kan dekat kalkulator awak sebenarnya kat tempat yang sama. Okey, kalau kalkulator ni nampak, kalau kalkulator saya dalam ni dia ada degree, dia ada koma 2 kali. Kalau awak punya saya rasa bulat semua kan? So, betul tak? Oh, ada adikku. Atas ENG. Nampak ada bulat? Nampak Igu. Jadi, contohnya ni tadi kita guna, okey sekejap Asal dapat sistem error Okey, you tengok sini. Okey, sekarang kita XY dekat atas kan? XY per sin 35 darjah 11 minit equals to 14.6 per sin 65. Jadi, awak kan bila nak tekan kalkulator, tekan yang sebelah dulu tu, 14.6. Okey, then awak bahagi dulu dengan
Sin 65. Kan? Sampai sini. Okey, awak tekan sama dengan awak darab sin. Awak tekan 35 darjah. Okey, 35 darjah. Lepas tu tekan 11. Tekan lagi sekali tempat yang awak buat darjah tadi. Macam tu. Oh, 2 kali tu. Ya. Kenapa kena 2 kali tu? Tak, sebab dia darjah dan minit. Mula-mula tadi 35 darjah. 11 minit. So tekan sama dengan dapatlah jawapan. 2 kali tu? Ya, 2 kali kat darjah tu. Baik, Dia baik. kan Saya dapat 9.282. Ya. Okey, sebenarnya kalau awak tengok sin 35 darjah, kalau awak nak tukar dia ni, ini dia darjah dan minit tau. 11 minit ni. Okey, ini. Okey, you dapat jawapan ni kan? Sekarang tengok saya tekan shift. Saya tekan sin. Sama dengan, sebenarnya dia sama juga dengan sin 35.183. Faham tak? Okey, sin 35 darjah 11 minit ni sebenarnya sama juga dengan sin 35.183. Ini dia dalam perpuluhan. Ini kalau dia bagi darjah dan minit. Clear? Okey, boleh? Siapa yang tak okey? Kalau tak okey, angkat tangan. Okey, kekal seramai 11 orang. Cikgu, saya tahu jawapan nombor 6 ni, cikgu. Apa dia? Akil, kau tak payah jerit lah, Akil. Oh, sorry, cikgu. Akil, apa dia? Saya dapat 55.73. Okey, orang lain dapat tak? Berapa, Akil? 55.73, cikgu. Okey, Akil dapat 55.73. Dia nak KML. KML sudutnya di sini. Awak kena tengok. Ini adalah obtuse angle. Sudut cakar. Saya tahu, cikgu. Sudut 120 tolak theta, cikgu. Ya, kalau dia sudut cakar, korang akan buat 180 tolak korang punya jawapan. Soalan saya ini dapat, soalan ini hanya tu akan berlaku terjadi apabila kamu guna rumus sin. Cos tak jadi sebab kita dapat acute angle iaitu less than 90 degrees. Dan contohnya kat sini 30 darjah, sebenarnya dia sama juga dengan 150. Jadi bila kamu menjawab, you check balik. Logik ke dekat sini sudutnya sudut kurang 90? Tadi Akil bagi jawapan 55.73. Ini adalah sudut cakar. Faham? Dia tak nampak, cikgu, sudut cakar tu. Apa dia? Tak nampak dia tulis sudut cakar tadi. Lain kali kalau jawab soalan, jangan baca soalan. Kau jawab di bantai. Tu jadi gitu. Sebab soalan dah bagi tahu sudut cakar. Jadi jawab soalan, jangan baca soalan. Jawapan dia 124.27, cikgu. Boleh? Yang kat sekolah okey tak ni? Tak okey? Yang mana yang tak okey? Nombor 6. Okey. Jawapan pun tak dapat. Okey, Akil, kau diam sikit bagi budak yang kat sekolah ni. Dia orang dengar suara kau jadi bingung. Okey, apa dia? Yang nombor 6 ni, cerita. Mana yang tak faham? Cakaplah apa yang kau tak faham. Apa dia? Okey. Nombor 6. Tengok sini. Nombor 6, dia nak sudut KML. Ini sudut. Bila dia nak sudut, kau letak sudut dekat atas. Sin KML boleh, kau buat sin M pun boleh. Per sisi, sisinya 9. Sama dengan sin 40. Okey, per tu 7. Tekan kalkulator. Sin 40 per 7 dapat jawapan berapa? Darab 9. Dapat berapa? Okey. Sekarang dia nak sudut.
korang tekan shift sin. Yang itu. Jadi kau dapatlah sudut M-nya berapa? 55.73 darjah. Faham? Dapat tak? Tapi dia sudut cakah. Oleh itu KML ialah 180 tolak 55.73 dapat jawapan. Boleh ya? Okey. Okay, yang lain ni semua sama tau. Okey, kita tengok satu soalan ni. Tengok soalan nombor 7. Soalan nombor 7, hitung EDF. Okey, tak ada masalah. Sebab dia kata hitung EDF. Ada soalan, kalau soalan yang nakal, perkataan hitung EDF ni tak ada. Dia terus kata cari panjang DE. Apa dia? Dah belum? Jawapannya tadi 180 tolak 55.73 tu. Dah? Okey? Okey, sekarang awak tengok. Kalau dekat soalan tak ada tu, saya dah potong. Dia cuma kata cari nilai panjang DE. Jadi, kalau awak tengok, dia tanya DE. Tapi sudut kat depan ni pun tak ada. Kan? Nampak tak? Jadi, kedua-dua tak ada. Bila tak ada, awak tak boleh jawab soalan ini. Maka, macam mana? Tak payah jawab lah. Okey, jadi kalau dia punya sisi tak ada, sudut tak ada, awak kena cari benda lain. So, dalam kes ini, kita cari dulu sudut D. Sebab tu dekat soalan ini, dia suruh kamu cari panjang EDF. Faham? Okey, sekarang nak cari panjang. Ya. Saya nampak cikgu dekat soalan sudut cakap tu. Sibuk je, nanti dulu aku tak nak sebut yang tu. Okey, jadi dekat sini awak tengok, dia nak, kalau ikutkan, soalan suruh cari panjang DE. Saya dah kata, panjang DE depan dia tak ada. Panjang tak ada, sudut pun tak ada. Jadi tak boleh jawab. Awak cari dulu sudut dekat atas ni. Faham? Cari sudut ke atas. Dekat atas tu sudut D. So D, sin D per berapa? 10.8. Ya, sin D awak samakan kat sini. Sin D per 10.8 sama dengan sin 42 per 8.2. Lepas awak dapat sudut D, okey, kira berapa dapat D-nya? Dapat 61.80. Okey, tapi dia kata dia adalah sudut cakar, kan? Betul. So, berapa sudut D? Okey, nanti Akil kau diam dulu, bagi dia orang kira. Yang perempuan okey? Yang perempuan okey tak? Okey. Ni belakang ni okey ni? Faham? Okey, engkau dapat berapa D ni? Saya cikgu. Kau diam sekejap. Kau dapat apa? Berapa kakak? Okey, you dapat 61.8. Tapi dia kata dia sudut cakah. Kan? Jadi awak kena buat 180 tolak 61.8. Bermakna sudut dekat situ awak dapat 118.2 darjah. Faham? Cikgu, kenapa sama jawapan cikgu? Cikgu kira saya Apa dia? Sama sudut kau? Apa dia tak faham? Memanglah sama kalau dah betul. Oh ya, kan cikgu kira saya. Okey, jadi kalau awak dah dapat sudut D, boleh tak cari sudut F? Boleh. Iaitu 180 tolak 118.2 tolak 42. Dapatlah jawab sudut DF. Jadi sudut dekat F tu berapa? 19.8. Boleh tak cari panjang DE? Boleh. Bisa. Faham?
Okey, kau punya sin 42. Ni kau kena tutup kurungan. Bahagi ya. 8/2. Kau dapat jawapan ni. Lepas tu kau darab dengan 10/8. Sama dengan Ni sin ni pergi. Jangan buat sin 42 per. Kalau kau buat per, Tutup kurungan dulu. tutup kurungan satu hal. Kalau dia per, dia seolah-olah akan buat gini. 42 per. Kalau kau buat per. Dia kena tekan awal. Bukan. Maksud saya, kau buat, contohnya tadi kan, kau buat ni sin, kan ni 42 kan. Kau tutup kurungan, kau buat bahagi. Kalau macam ni boleh kan? Seri. Itu memang tak boleh. Boleh lah. Itu boleh. Seri pun. Faham? So pada dapat jawapan ni darab ni. Yes. Dapat yang ni. Ya, dapat ni tapi kau dapat 40-an. Kau tekan shift sign. Okay. Okay? Boleh kira tu Boleh ya? Saya tak nak buat semua. Nanti kau tak buat apa-apa. Boleh. Saya tahu dah jawapan panjang di E ko. Nak saya cakap ko. Apa dia, Akil? Cikgu, saya rasa saya lag ko. Sekejap. Cakap dengar saya ko. Akil cakap apa tu? Betul lah saya lag. Dah? Okay, semua okay? Settle itu rumus sin. Okay, ambiguity. Jap. Alah, kau saya. Alamak. Okey dah? Boleh ya? Okey, satu lagi rumus kos. Kos senang je. Jadi sebab saya tak sempat lagi tadi nak edit untuk kos. So saya masuk tajuk seterusnya iaitu bawah tajuk kes berambiguity. Okey, ni tengok sekejap sebelum tu. You tengok soalan ni. Okey, Raja di bawah menunjukkan dua buah segitiga ABC dan ACD. Dia kata AB 9.4, AC kita 6, BCA 128, ADC 50. Bila kamu menjawab soalan macam ni, awak lengkapkan dulu maklumat yang ada. Ini 128 bermakna kamu boleh tahu nilai kat tepi ni kan? Okey, so bermakna dekat tepi tu dia adalah 52. Kita masukkan dulu nilai-nilai sudut. Kalau sini 52, sini 50, kamu boleh cari yang sini. Faham? Okey, 102 bermakna kamu ada 78. Macam tu. Boleh? Okey, jadi soalan kata nak panjang AD. Jadi, kalau sebelum kita masukkan nilai tadi, sebelum saya masukkan nilai-nilai tadi, saya nak panjang AD, saya boleh tak jawab? Saya nak AD, ni AD. Boleh tak saya jawab? Boleh. Boleh. Kenapa? Macam mana? Tadi syarat saya yang pertama apa? No. Nak pasangan tu kalau nak tentu rumus sin. Bila nak jawab segitiga, kita kata yang utama tadi apa saya kata? Ada? Yes, ada 3 info. Sekarang kalau kau nak AD, mana 3 infonya segitiga ACD? Segitiga ACD ada berapa info? 2, iaitu 6 dengan 50 saja. Sebab tu kena cari sendiri bawah ni. Faham? Bermakna di sini 52. Jadi segitiga ACD dah ada 3 info. Barulah boleh jawab. Faham? Okey, jadi awak buatlah settle. Okey? Boleh? Okey, kemudian kita tengok dekat soalan B. Soalan B dia nak sudut CBA. Okeylah, dapat, settle. Kita tengok soalan C. Tengok soalan C. Soalan C,
Jarak serenjang dari titik A ke BD. Jarak serenjang, tolong tengok. Ataupun dia dikenali sebagai jarak terdekat. Jarak terdekat menghasilkan, itu dia serenjang. Iaitu di sini 90 darjah. Boleh? Jadi, kalau awak tengok dekat sini, jarak serenjang, iaitu dari A pergi ke tak tahu apa-apa, dia letak T di sini. Jadi kita anggap di sini T tengah dia. A, T. Jadi ini panjang dia. Kalau awak tengok. Okay, kita nak cari. Bermakna kita keluarkan rumus ini. You tengok kalau ada segitiga. Sorry. Okay. Segitiga. Dekat situ dia dah lukis dah sebenarnya. Sini A, sini T. Okay. Jadi tadi kita dah tahu dekat sini adalah 52, betul? Okay. Kalau situ 52, okay, jadi awak tengok sini dah 50, awak dah tahu sudut. Sudut B dia bagi adalah 30.2 yang awak dah cari. Okay. Jadi dekat sini adalah 30.2 kosong. Saya nak panjang AT, saya letak X. Okey. Jadi dekat sini dah ada ukuran iaitu 9.4. Awak guna trigonometri. Okey, sudut 30.2. X tu dia punya apa? Opposite, hypotenuse atau adjacent? Setentang, sebelahan ataupun hypotenuse? X tu dia punya apa? Setentang. Jadi, setentang per hypotenuse guna rumus apa? Opposite and hypotenuse. Setentang per hypotenuse. Yes, guna rumus sin. Jadi sin 30.2 setentang dia X per 9.4. Maka kamu naik atas dapatlah panjang AT. Jadi kita gunakan segitiga bersudut tegak menggunakan rumus trigonometri. Faham? Okey, kalau dia nak ukuran B bagi T. Kalau soalan nak BT. Sini B. Contoh kalau soalan dia kata cari panjang BT. Kalau panjang BT kita guna rumus apa? Formula apa? AT tak ada. Soalan saya cari BT. Guna rumus apa? Yes, Cos. Cos 30.2 adalah adjacent ataupun sebelahan per hypotenuse. X per 9.4 naik sana dapat jawapan X. Faham? Okey. Jadi dalam tajuk ini juga kita akan kaitkan dengan trigonometri formula Sochatua. Saya guna bahasa Inggeris. Jadi dia akan jadi Sochatua. S-O-H-C-A-H T sama dengan O per A. Awak ikutlah apa yang awak dah hafal. Okay, so Chatua, sine is opposite over hypotenuse, cha is adjacent over hypotenuse and tangent is opposite dengan adjacent. Jadi terpulang pada kamu. Boleh? Okay, boleh ikut setakat ni? Boleh? Okay, ada masa lagi 10 minit. Lama lagi. Kita masuk kes berambiguity. Sebab tu saya kata, target saya main cantik. Kalau minggu ni boleh habis tajuk ni, minggu depan kita jawab soalan-soalan vektor dan tajuk ini. Okey, kes berambiguity. Kes berambiguity sebuah segitiga. Apa dia ni? Kes berambiguity bagi sebuah segitiga akan terjadi, dia kata apabila diberi dua sisi dan satu sudut bukan kandung. Wah, dia cerita macam tu. Okey, nanti saya tunjuk. Ini saya kena baca dulu dari buku teks. Iaitu sudut tirus di mana sudut tersebut bertentangan sudut sisi yang terpendek. Dan kes berambiguity kita dapat melukis satu lagi segitiga yang mempunyai ukuran yang sama dari segi sisi dan sudut dengan segitiga yang sebelum. Okey. Panjang cerita. Okey, dia sebenarnya macam ni. Kes berambiguity ni ialah kita akan lukis segitiga
yang mempunyai ukuran yang sama tapi sudut bentuknya berbeza. Tapi namun ukurannya tak akan semua sama. Kalau dia kata, you tengok segitiga ABC ni, ABC yang asal sebelah kanan ni. Kalau dia kata ukuran semua mesti sama, tapi lukisannya bentuk lain, tu suruh dia buat sendiri. Dia tak akan jadi. Dia akan, awak tengok sini kita ada kita ada 3 sisi. 1, 2, 3. Sudut pun sebenarnya kita ada 3. Nanti untuk menjawab soalan ini, yang dia kekalkan sebenarnya cuma 2 sisi dan 1 sudut. Ini yang dikekalkan. Soalan ni awak tengok ni ABC. Dia boleh jadi macam ni. Dan C. Okey, satu lagi. Ini maksudnya awak melukis. Dia sengitkan awak punya segitiga. Tapi sebenarnya tak ada masalah pun. Dia satu lagi ada bentuk kalau B awak dekat sebelah sini. Okey, saya tunjuk. Kes berambiguity biasanya, awak tengok refer kat sini, dia akan kata AC sama dengan A prime C prime. Apa maksud A prime C prime? Dia adalah AC yang baru. Okey, kemudian dia akan kata BC akan sama dengan B prime C prime. Maksudnya ukuran ini kekal, ukuran ini kekal. Dan satu lagi dia akan kata sudut CAB akan sama dengan sudut C prime A prime B prime. Ini juga kekal. 3 je biasa dia bagi tahu kekal. Okey, yang lain dia tak cakap apa-apa. Okey, jadi dekat sini awak tengok bila yang kekal saya akan tanda. So kalau awak tengok, awak dah nampak saya tandakan 3 tempat. Kes berambiguity yang dia katakan tadi, ada satu sisi terpendek. Awak tengok dekat ayat di atas tadi kan? Bertentangan dengan sisi terpendek. Apa maksudnya? You tengok. Sudut yang saya tanda iaitu 30 darjah merupakan sudut yang kekal. Dia berhadapan dengan sisi yang terpendek. Itu yang dimasukkan dengan penyataan tadi. Okey? Jadi, awak tengok ya. Dia nak kita lukis segitiga yang ukuran sama tapi bentuk berbeza. Saya dah tanda right semua tu. Lepas tu, kita kenal pasti sisi yang bergerak. Okey? Mula-mula kita tandakan. Yang kedua, kenal pasti sisi yang akan gerak. Sisi yang akan gerak merupakan sisi yang terpendek. So, mana sisinya? Huruf apa? Yes, huruf BC. Sisi ini yang terpendek. Lepas tu, awak tengok. Dekat sisi yang terpendek ni, you tengok dia ada titik percantuman. A pergi C dia kata kekal. B pergi C dia kata kekal. Dia cantum kat mana? Dia cantum dekat C. Bila dia cantum dekat C, maksudnya titik C tak boleh pergi mana-mana. Pakukan titik C. Tadi saya kata sisi yang gerak adalah sisi terpendek. Apa sisi terpendek kita? BC. Yang saya dah paku huruf apa? C. Bermakna yang boleh gerak huruf apa? B. Okey. Segitiga ada 3 sisi. 2 sisi saya dah warnakan biru. Sisi apa yang saya tak buat apa-apa? AB. Ini bererti AB ni awak boleh pendek sampai sini, mungkin sini tak tahu. Tapi syarat dia BC mesti sama ukuran yang asal. Jadi contohlah ini papa kita tak tahu sampai mana. C saya paku. So titik yang bergerak adalah titik B.
Titik B nak gerak mana? Titik B ni akan bergerak di sepanjang titik-titik ni, cuma saya tak tahu di mana. Kamu rasa B ni akan bergerak ke kanan ke bergerak ke kiri? Ya, kita akan bergerak ke kiri. Kenapa tidak ke kanan? Contoh ni C kan? Kalau saya gerak ke kanan, CB-nya ubah tak tanda ukuran? Berubah. Jadi kita akan bergerak ke arah kiri. Bergerak ke arah kiri ada limit. Awak tengok kalau gerak sini pendek. Pergi sini pendek. Sini pendek. Ini terpendek. So kita terus. Nak tahu di mana? Awak dah paku dekat C. Awak buat satu ayunan. Bermakna di sini awak punya B prime. Maka dapatlah yang ini. Faham? Boleh? Okey. Dia ada dua. Satu lagi awak tengok. Kalau saya buat segitiga macam ni. Okey, saya kata sini 30 darjah. Sini 10, sini 8. Okey, contoh kita dah tanda. Ini kekal, ini kekal, ini kekal. Okey, jadi 10 dengan 8, dia bercantum dekat sini, kita letak paku dia dekat situ. Faham? Okey, contoh saya letak sini P, sini letak Q, letak R. Sisi mana yang boleh berubah? Okey, PR. PR mungkin R kat sini saya tak tahu. Mesti tegak. Jangan naik ke atas, ada pelajar pergi naikkan ke atas. Okey, jadi saya nak R yang sama. Kalau saya letak R ke kiri, ukurannya memanjang ke sama? R ni kalau letak sini akan memanjang. Maka R kita mungkin gerak. Gerak sampai mana? Gerak satu ayunan. So ini R prime kamu. Jadi kalau awak tengok dekat sini, titik R yang bergerak, tadi B bergerak. Oleh kerana gambar dia, awak tengok dia tercapah keluar. Kan ini A, ini C, ini B. C tadi kita dah pakukan. B ni dia keluar jauh dari A. Maka kita bawa dekat ke A. Okey? Manakala gambar yang kat bawah, R tadi dia dekat dengan P. Maka kita keluarkan dia jauh. Macam tu je. Pergerakan dia, kalau tak dia ke dalam, ataupun yang dalam ke keluar. Faham? Boleh? So itu yang dikatakan case berambiguity. Kalau orang Cikgu, tanya... saya nak tanya cikgu. Ya. Yang ayunan tu dia tak kisah besar berapa cikgu? Tak apa. Dia tak payah bawa jangka lukis ke jangka sudut, tak payah. Janji bila, dan tak payah letak ukuran pun tak apa. Janji awak nampak ada panjang, ada pendek. Dah cukup. Okay, label A, B, C, settle. Tak payah letak sudut. Sudut-sudut tak payah letak. Faham? Boleh? Jadi dekat sini, bila kamu menjawab soalan ini, kamu kena lukiskan dan guna pembaris. Engkau tak boleh buat, sini kau tulis. Kan? Kalaulah kamu tersilap label lagi salah. Contoh kamu letak sini 10, sini 8. Dah tak logik. 10 pendek, 8 panjang. Jadi tak payah label. Faham? Okay, next. Kita tengok di sini. Ni semua dah ada dah. Okay, saya tak payah terayan ni. Kita tengok pada soalan. Dia lepas kes berambiguity ni, dia akan ada soalan dia lah. Okay, tengok sini. Okay, tengok cara ni. Rajah di bawah menunjukkan sebuah segitiga ABC. Lakarkan segitiga A. Awak nampak tak? B prime. Bila B prime, maksudnya B saja bergerak. Sebab dekat sini dia tak buat A prime, B prime, C prime. Dia kata B prime. Maksudnya B saja bergerak. Kita guna kaedah tanda. So awak tengok AC dia kata kekal 98. So saya tandakan AC. CB prime 5.2. Saya tandakan 5.2. BAC sudut 26. Saya tandakan sudut. Saya nak paku dekat huruf apa?
A, ya kita paku di huruf C. Sebab C percantuman antara dua sisi yang dia kata tetap. So sekarang AB kita boleh pendek atau kita boleh panjangkan dia. Jadi B akan gerak ke kanan ke kiri? Yes, masuk sini. Itu dia. Jadi segitiga yang kamu kena lukis, kalau kamu nak lukis semua boleh. Ataupun buat saja sebagai jawapan dia. A, B prime, C. Cukup. Kalau awak nak letak B yang asal di sini pun boleh. Faham? Faham. Okay, next. Kita tengok. Okay. Ya. Kita kena lukis. Lukis di kertas jawapan kita. Okay, ada lagi soalan? Okay, lepas next class kita buat luas dengan kos. Senang je. Okay dah eh? Okay. Dah. Sekarang awak tengok soalan ini. Dia tak ada rajah. Dia kata laka dan cari nilai yang mungkin bagi sudut C dan panjang AC diberi sudut A. A 32 darjah. Okey, A 32 darjah maksudnya dekat sini kalau awak tengok saya buat macam ni. Okey, ini A saya 32 darjah menunjukkan dia adalah acute angle atau sudut tirus. Okey. Sisi A adalah 6.8. Jadi saya akan letak dia kata kat sini sudut C. Panjang C ada 11.5. Jadi saya letak sini 11.5. Okey, 6.8. Okey, awak tengok ya. Saya boleh lukis dua cara. Satu, saya letak macam ni. Jadi panjang sudut C kat sini. Then dia kata A-nya 6. Mana dia? A 6.8. Sudut C. Lakakan cari nilai yang mungkin bagi sudut C. Okey, sorry. Sudut A 32 bermakna A-nya kat sini. Ini 6.8. Faham? Nampak tak ni 11.5 bermakna sudutnya dekat sini yang dia nak. Faham? Ikut suka hati awak nak lukis. Saya akan tunjuk kamu dua cara. Jadi, seorang pelajar akan lukis macam ni. Seorang pelajar mungkin dia akan lukis macam ini. Okey, sini awak punya C. Okey, kemudian tak payah. Sudut C. Jarilah. Okey, tak payah. Jadi awak gunakan ni C, ini C. Ini C, ini awak punya A, ini awak punya B. Sebab sudut A 32. Faham? Okey, seorang lagi pelajar, dia buat sini A, sini B, sini C. Pun boleh. Tapi saya nak tunjuk bahawa ada dua segitiga. Tapi sebenarnya awak buat satu saja. Okey. Soalan tanya sudut C. Sudut C adalah yang di bawah. Guna rumus sin ke cos? Sin ke cos? Sin. Kenapa sin? Ada? Ya, ada pasangan. Dah cukup. Ada pasangan lah cikgu. Ada pasangan. Sekarang kita nak sudut C. Jadi sudut ke atas ke 11.5 ke atas? Apa akan ke atas? Sudut C. Okey. Per 11.5 sama dengan sin 32 per 6.8. So awak bawa pergi ke sana. Okay, tekan kalkulator sekarang semua orang. Dapat berapa sudut C awak? Berapa dapat? Sudutnya berapa? Ya, 63.
Okey, kalau ada keluar. Okey, so 63.66. Tapi soalannya cari nilai-nilai. Cari nilai-nilai. Bermakna jawapannya ada satu ke lebih? Lebih. Jadi satu lagi apa? Ya, 180 tolak. Saya dah kata tadi, soalan ini akan keluar sekiranya kita guna rumus sin. Clear? Boleh? Okey. Jadi dah habis? Okey, tolong buat. Okey, sekejap Ada lagi tak bahan saya? Oh, tak. Okey, ada satu lagi. Saya terang sedikit. Okey, saya terang soalan nombor 1. Tengok cara nak jawab. Raja di bawah menunjukkan dua buah segitiga ABC, EBD. Okey, BC 98, dah ada. AC-nya 6. Sudut BDE 60. Dia nak CBA. Okey, CBA tu ada berapa maklumat? 2 sahaja. Boleh buat ke? Tak boleh. Jadi apa nak buat? Ya, cari sudut kat sini. Faham? Barulah boleh selesaikan. Dan dia suruh kamu cari panjang CD. Boleh? Okey. Saya nak semua orang termasuk yang dekat rumah tolong buat sampai muka surat 178. Faham? Tu dari surat apa? Dari surat apa? Dari muka surat berapa? Dari mulalah tajuk ni. Dari mula, faham. Okey dah Okey, jumpa next class. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Cikgu Waalaikumsalam. Zarina.